Okay, so apakah subtopik yang kamu akan belajar di dalam tajuk electronics? Ada 3 subtopik. Okay. Subtopik yang pertama adalah kamu akan belajar berkaitan dengan elektron. Okay. Elektron charge apa? Tolong respon. Elektron charge apa? Hello? Negatif. Negative. Okay. Elektron charge-nya adalah negative charge. Seterusnya kamu akan belajar 5.2 subtopik yang kedua adalah berkaitan dengan semiconductor diode. Okay, kamu akan belajar berkaitan dengan diode. Okay. Cikgu nak tanya, RBT dulu ada pernah belajar berkaitan dengan diode tak? Ataupun mana-mana subjek yang RBT lah yang ada ni. Ada belajar berkaitan dengan diode tak? Tolong respon sekejap. Mendengar rendah dulu ke kamu ada belajar berkaitan dengan diode? Hello? Siapa tolong respon? Syahir? Tak ada kan? Tak ada. Okay, baik. So kita akan belajar berkaitan dengan diode lah. Untuk subtopik 5.2. Seterusnya 5.3 kita akan belajar berkaitan dengan transistor. Okay, transistor. So 3 subtopik sahaja untuk tajuk yang kelima ini. Untuk makluman kamu, bagi tajuk electronics untuk KSSM, yang cikgu tengok lah dari segi dalam buku teks ni, dia kecilkan lagi, dia sedikitkan lagi untuk topik ini, di mana untuk tajuk bagi elektronik untuk KBSM, lagi banyak yang senior kamu belajar sebelum ni. Untuk tajuk bagi KSSM, kalau cikgu tengok dekat bahagian sini, dia makin kecilkan lagi. Makin sedikit je yang kamu belajar. Okay? So suppose kalau makin sedikit, kamu akan cepat faham lah. Okay? Tak adalah banyak benda yang kamu nak kena fahamkan. Okay, baik. So, subtopik yang pertama, 5.1 electron. Okay. Baik, so kita akan belajar berkaitan dengan term ionic emission. Okay. Emission untuk berkaitan dengan ion-ion yang dikeluarkan apabila kita kenakan temperature yang tinggi. Okay, term ionic emission. Dan juga kamu akan belajar berkaitan dengan cathode ray. Okay. Sinar untuk cathode. Okay. So you have learned that current is the rate of flow of charge in the conductor. Okay. Untuk ayat ini cuba bagi tahu cikgu. Kita dah pernah belajar dalam tajuk elektrik sebelum ini berkaitan dengan current. So apakah formula current? Cikgu tak nak formula yang Ohm's law tu, formula current yang ada kaitan dengan charge. Respon? I is equal to Q over T. Okay, good. Q over T. So dalam ayat ni dia kata I, current adalah rate of flow of charge. Okay. So rate of flow of charge sebelum ni cikgu dah pernah terang pada kamu. Rate ini menunjukkan apa? Rate I. Rate ini dalam formula ni, rate flow of charge. Okay, charge ini Q lah. Rate ini menunjukkan yang mana untuk dalam formula ni? Respon? T. T, betul. Okay. Kadar itu adalah berkaitan dengan masa. Okay. So current itu adalah rate of flow of charge in a conductor. Okay. Ni kamu dah pernah belajar dalam tajuk elektrik sebelum ni. An electric current is produced when the charge particle flow in the conductor. Okay. So current tersebut akan terhasil apabila elektron tersebut dia bergerak di dalam sesuatu conductor. Can electron move through a vacuum without a conductor? Okay. Bolehkah elektron tersebut bergerak di dalam vacuum? Okay. So jawapannya kita akan tengok dari segi eksperimen, di mana bolehkah elektron tersebut dia travel di dalam vacuum. Okay, dia travel dalam medium yang di mana vacuum itu molekul untuk udaranya tidak ada. Okay. Baik. So kita akan belajar berkaitan dengan term ionic emission. Okay, apakah itu term ionic emission? Dia ada kaitan dengan elektron. Dia ada kaitan dengan negative charge. Okay. Okay, so kalau kamu tengok dekat bahagian gambar figure 5.1, kejap lagi cikgu akan tunjukkan video berkaitan dengan term ionic emission. Cumanya sekarang ni kita tengok dahulu gambar ni, cikgu terangkan dahulu sedikit. Lepas tu baru cikgu akan tunjukkan video. Okay. Baik. Emission, pengeluaran untuk apa dia ni,
term ionic Okay, baik. Apakah yang dimaksudkan dengan term ionic emission? Kita tengok dalam gambar. Ya. Okay. Kalau kamu tengok dekat bahagian sini, dekat bahagian sini ada filament. Okay, ada filament. Cuba bagi tahu cikgu, filament ini kita pernah belajar tajuk elektrik sebelum ini. Filament ini yang kamu pernah tengok kita expose berkaitan dengan aplikasi apa untuk filament, yang di mana dia akan menghasilkan apa? Filament. Dia ada dekat dalam mana? Yang kita pernah belajar elektrik. Ohm's law cikgu. Ohm's law. Contoh aplikasi dalam kehidupan seharian untuk filament tersebut digunakan untuk apa? Nasma? Bulb. Ya, betul. Bulb. Ya, bagus. Digunakan kat bahagian dalam bulb. Dalam tersebut ada filament. Okay. So yang kita belajar sebelum ni berkaitan dengan resistivity. Bermakna bila kita adakan elektrik, bahagian filament ini dia akan jadi apa untuk menghasilkan cahaya. Belum respon? Kita dah belajar dah sebelum ni? Filament ini akan jadi apa yang menyebabkan cahaya tersebut akan terhasil. Respon? Apa akan terjadi kepada filament bila elektrik disambungkan? Hello? Resistance tinggi. Ya, resistance tinggi. Resistance tinggi, macam mana kamu tahu resistance dia tinggi? Dekat bahagian sini, dia akan menghasilkan apa? Respon? Heat. Ya, betul. Heat dia tinggi. Betul. So, bila heat dia tinggi, dia akan menyebabkan bulb tersebut akan menyala dengan lebih terang. Okay? Berkaitan dengan filament. So, filament ini kita masukkan ke bahagian dalam term ionic emission. Okay? So, dia ada kaitan dengan elektron yang bergerak. Okay. Sekejap lagi kita akan belajar berkaitan dengan elektron yang bergerak tu lah. So, filament ini kita pernah belajar dah dalam topik elektrik sebelum ini. Okay? Di dalam aplikasi bagi bulb. Okay, sekejap. Padam ya. Okay. So dia ada kaitan dengan heat lah. Sebab itulah namanya adalah term ionic emission. Okay. Term daripada perkataan thermal. Okay. Thermal ini berkaitan dengan heat lah. Okay. Heat. Okay. Thermal berkaitan dengan heat. Ionic berkaitan dengan ion. Iaitu kita spesifikkan lagi elektron lah, negative charge. Ion. So term ini adalah daripada perkataan thermal berkaitan dengan heat. Ionic ini berkaitan daripada perkataan ion, iaitu berkaitan dengan negative charge ataupun elektron. Emission, dia akan emit, mengeluarkan. Okay. So daripada haba akan keluarkan elektron. Okay. So itulah maksud untuk perkataan term ionic emission. Okay. So ini adalah dia punya macam mana cara untuk dikeluarkan elektron tersebut. Okay, term ionic emission. So, ada filament. Seterusnya, dekat bahagian dalam balang ini ataupun glass tube ini glass tube. Okay, dalam glass tube ini, dia punya mediumnya adalah vacuum. Okay, mediumnya adalah vacuum. Okay. Seterusnya ada terminal, iaitu cathode dan juga anode. Okay, cathode dan juga anode. Okay. Seterusnya ada power supply, 6 volt untuk power supply, dan juga dekat bahagian bawah ini dia sambungkan EHT. EHT power supply. So ada dua power supply lah, satu power supply yang akan connectkan dengan bahagian filament, ni power supply ni. Ada satu power supply 6 voltage yang akan connectkan dengan filament. Satu lagi power supply yang dekat bahagian bawah ni yang akan menggerakkan elektron, iaitu kita akan gunakan power supply EHT. Apa maksud untuk EHT? Extra high tension. Apa beza dia dengan power supply yang ini? Okey, dia ada beza power supply yang ini dan juga power supply ini. Kalau kamu tengok extra, dan nama pun extra high tension, bermaksud bahawa power supply untuk bahagian ini dia punya voltage dia lagi tinggi daripada power supply yang ini. Function dia untuk apa? Sekejap lagi kita akan belajar. Okey. So dia menggunakan dua power supply ataupun dua electricity yang akan mengalir. Satu yang dekat bahagian sini, positif negatif. Satu lagi dekat bahagian sini. So tolong ingat ada dua power supply. Satu power supply biasa,
Satu lagi power supply EHT, extra high tension. Okay, power supply yang menggunakan voltage yang tinggi. Okay, first, bila kita panaskan, bila kita connectkan power supply untuk bahagian sini dahulu, okay, connectkan, so positif akan mengalir ke bahagian sini, pergi ke bahagian negatif. Okay, elektrik akan mengalir ke bahagian sini, pergi ke bahagian negatif. Sorry. Positif mengalir pergi ke negatif. Okey. So, tolong respon kejap. Bila current mengalir, dia mengalir dekat bahagian filament. Apa jadi dekat bahagian filament ini? Tadi kita dah belajar berkaitan dengan bulb tadi. So, bila ada current yang mengalir dekat bahagian filament, apa jadi kepada filament? Respon. Hello. Tadi berkaitan dengan bulb. Okey. Release heat. Okey, dia akan produce heat. Heat akan meningkat. Okey. Kita on saja power supply ini, current mengalir dekat bahagian filament. So dekat bahagian filament ini heat akan makin meningkat. Okey haba akan makin meningkat. So dia akan panas lah dekat bahagian filament ini. Okey, filament ini dia akan connect dengan bahagian cathode. Cathode. Okey, cathode dekat bahagian cathode. Cathode, anode. So cathode ini negatif, anode adalah positif. Okey. Baik, bila filament ini dia temperature dia meningkat. Okay, sekejap. Cikgu turunkan ke bahagian bawah. Tengok statement. Bahagian yang pertama ni, dekat bahagian cathode ni. Okay, there are many free electron in the metal wire. For example, tungsten filament. So, dekat bahagian filament ini, banyaknya terkumpul elektron, negative charge, elektron. Okey, banyak yang terkumpul elektron dekat bahagian filament. Okey, dekat bahagian filament banyak yang terkumpul elektron. So bila kita on sahaja power supply, filament ini akan jadi panas. Okey, apa akan berlaku? Okey, kita tengok lagi statement seterusnya. When 6 volt direct current power supply is switched on, the temperature of the tungsten filament will rise. Okay, macam saya cakap tadi lah, filament tersebut akan jadi panas. Okay, and the free electron will gain sufficient kinetic energy to leave the metal surface. Okay, baik. So, apa akan berlaku kepada elektron tersebut? Permulaan, elektron tersebut dia hanya tergantung sahaja dekat bahagian filament ini. Okay, dia hanya melekat dekat bahagian filament ini, filament. Elektron tu melekat dekat bahagian filament. Bila kita panaskan, bila kita on sahaja power supply ini, okay, filament ini akan jadi panas. Bila jadi panas, dia akan menyebabkan elektron ini, permulaan dia stick sahaja, dia melekat sahaja. Bila dia jadi panas, elektron ini akan gain untuk kinetic energy. Kinetic energy berkaitan dengan pergerakan. Bermaksud bahawa elektron tersebut dia boleh keluar daripada filament tersebut. Itu maksudnya. Bila panas filament, elektron boleh bergerak, boleh keluar daripada filament. Okay? So elektron ini dia boleh keluar, boleh bergerak keluar. Disebabkan apa? Bila panas, macam kamu dah belajar sebelum ni berkaitan dengan heat, berkaitan dengan heat, tajuk heat sebelumnya, gas law. Apabila heat energy makin bertambah, heat makin bertambah, apa jadi pada kinetic energy? Respon? Increase. Kinetic energy akan increase. Sama juga macam ini. Elektron permulaan dia tak bergerak disebabkan oleh temperature dia tak terlalu panas. Temperature dia drop lah. Temperature dia dalam keadaan yang low sahaja. So bila kita kenakan electricity, filament tersebut panas, so elektron tersebut dia akan gain kinetic energy. Sebab itu elektron tersebut boleh keluar daripada filament tersebut. Okey, baik. Seterusnya. Yang pertama. So itulah yang dinamakan sebagai term ionic emission. Okay, the emission of the free electron from heat metal surface. So itu yang kita namakan sebagai term ionic emission, di mana elektron tersebut dikeluarkan daripada filament tersebut. Sebab apa dia dapat dikeluarkan? Disebabkan oleh dia panas. So kinetic energy dia bertambah, dia keluar. So namanya adalah term ionic emission. Kita emit, keluarkan term ionic disebabkan oleh terma elektron tersebut dapat dikeluarkan. So itu adalah konsep term ionic emission. Okey, boleh
pada haba elektron dapat dikeluarkan. Itu konsep pertama. Okey, ini elektron tersebut dapat dikeluarkan. So konsep pertama adalah berkaitan dengan term ionic addition. Baik, seterusnya. Yang kedua, daripada yang pertama ini dia akan pergi kepada yang kedua, iaitu daripada cathode akan pergi kepada anode. Okey, cikgu nak tanya, tadi cikgu nak tanya tadi lah, nak tanya baliklah. Elektron charge apa? Rasman? Elektron charge apa? Negatif. Negatif. Okey, cikgu nak tanya, cathode terminal apa? Positif ke negatif? Cathode dengan anode ni terminal. Okey, cathode apa dia? Apa dia? Cathode positif. Okay, good. Cathode terminal positif. Anode terminal Negatif. satu dah positif, ni negatif lah. Okay, terminal macam dalam bateri lah. Bateri dia ada positif, dia ada negatif. So yang positif tu cathode, yang negatif tu anode. Okay, dalam kimia pun kamu ada belajar berkaitan dengan cathode dan anode. So elektron tersebut dilepaskan daripada filament, so dia akan dilepaskan daripada macam tak tepat je. Cathode adalah berkaitan dengan positif. Okey, kalau kamu tengok dekat bahagian sini Cikgu, ya. cathode bukan negatif ke cikgu? Itulah. Tak tepat disebabkan oleh cathode ini. Okey. Kita tukar balik Cathode sebenarnya adalah negatif. Sebab apa negatif? Kalau kamu tengok dekat bahagian EHT bawah ini, okay, dia connect dekat bahagian sini, connect sampai ke bahagian atas. Yang ini pun connect ke bahagian atas. Okay, dia connect dengan bahagian cathode dan juga anode. So cathode ini kalau kamu tengok connection dekat bahagian sini, dia terminal apa? No respon? Ni nampak wire ni disambung ke bahagian bawah ni. Ni terminal apa? Respon? Negatif. Negatif. So cathode sebenarnya adalah negatif. Tukar balik. Okay, cathode adalah negatif, anode adalah dekat bahagian bawah ini adalah positif. Okay, anode adalah positif. Sebab itulah dekat bahagian cathode ni, kalau dia negatif, dia akan mengeluarkan elektron. Sebab dia negatively charge. Okay, dia akan mengeluarkan elektron. Sebab itu dekat bahagian cathode ini adalah negatif. Okay, so filament tadi, dia dah panas, dia mengeluarkan elektron, dia akan emit elektron. Elektron tersebut dia mestilah perlu di-capture oleh satu benda. Okey, elektron tu dia bergerak. So bila dia dah bergerak, dia mestilah ditangkap oleh satu benda pula. Okey, dan apa benda yang menangkap dia? Anode yang akan tangkap dia. Sebabkan oleh anode tersebut dia charge positif. Negatif akan tertarik dengan bahagian positif. Boleh faham? Okey. Baik. Bila elektron tersebut nak bergerak ke bahagian anode, sebab anode ni adalah positively charged. Okey, elektron dia akan bergerak ke bahagian anode. Okey. Cikgu nak tanya, dekat bahagian dalam glass tube ni, dia vacuum. Sebab apa perlunya vacuum dekat bahagian dalam glass tube ni untuk pergerakan bagi elektron pergi kepada anode? Ada siapa boleh bagi tahu tak? Tolong fikir logik sikit. Sebab apa perlunya vacuum untuk memastikan elektron tersebut dapat transfer ke bahagian anode? Tolong respon sikit sebelum cikgu bagi tahu sebab apa? Maximum velocity. Maximum velocity. Okay, good. Kalau maximum velocity, elektron tersebut dapat travel dalam keadaan velocity dia tinggi, maximum velocity. Maksudnya dia punya laju tersebut dalam keadaan yang tinggi. Lajulah dia akan travel. Sebab apa kalau dekat bahagian dalam glass tube ni, kalau bukan vacuum, katakanlah ada air, sebab apa tak boleh dapat maximum velocity? Ada resistance. Ada resistance dia, bagus. Ada rintangan. Okey, ada rintangan. Maksudnya ada friction ke apa, elektron tersebut nak travel, tapi ada molekul-molekul udara. So dia akan menyukarkan untuk elektron tersebut untuk travel lah. So disebabkan itu perlunya medium untuk vacuum. Okey, medium untuk vacuum untuk memastikan bahawa elektron tersebut dapat travel dalam maximum velocity. Velocity yang tinggi. Okay, good, bagus. So elektron akan travel daripada cathode ke anode. Inilah. So itu yang Atik beritahu tadi, maximum velocity. So there is no energy loss and electron move with maximum velocity. So tidak ada energi yang hilang. Okay, baik.
Seterusnya, yang ketiga adalah berkaitan dengan EHT ni. Okay, when a vacuum tube is connected to an EHT power supply, okay, extra high tension. Okay, cikgu cakap tadi. Apa beza antara extra high tension dan juga power supply yang biasa ini? Cikgu bagi tahu tadi, no respon. Apa beza power supply ini dan juga ini? Lagi kuat. Lagi kuat dia punya voltage. Okay, ini lagi kuat voltage, ini kurang sikit voltage. Okay. So, the high velocity electron beam is known as the cathode ray. The electron beam will complete the EHT power circuit, and the milliammeter reading will show the current is flowing. Okay. So if the connection of EHT supply is reversed, the milliammeter will not show any reading. Okay, so EHT ini apa function dia? EHT ini ada apa function dia? Dia akan menyebabkan elektron tersebut tadi kita letakkan vacuum, elektron tersebut dapat travel dekat bahagian sini dengan maximum velocity. So kita nak pastikan bahawa maximum velocity ini akan terus kekal, di mana kita akan letakkan dekat bahagian bawah ini power supply untuk EHT, di mana dia akan menyebabkan yang ini dan juga yang ini terminal untuk untuk negatif dan juga positif, dia akan makin kuat. Okey, bila power supply meningkat, terminal negatif dan juga positif makin kuat, menyebabkan bahawa elektron tersebut dia akan lagi kuat untuk tarikan daripada bahagian sini ke bahagian sini. So velocity untuk elektron tersebut travel akan makin bertambah. So kita perlukan EHT ini, okey, untuk menyebabkan elektron tersebut dapat bergerak dengan halaju yang tinggi. Okey, so dia ada dua faktor yang mempengaruhi untuk elektron tersebut travel dengan laju. Satu adalah vacuum, yang kedua adalah power supply. So dia akan menyebabkan elektron dapat travel dengan laju. Okey, dengan halaju yang tinggi. Baik, itulah function untuk EHT. Okay, baik, seterusnya, okay, sebelum itu cikgu akan tunjukkan video berkaitan dengan thermal ionic emission. Okay, sekejap. Salam sejahtera semua, saya Nadia. Hari ini kita akan belajar tentang osiloskop sinar katod. Kita bermula dengan mengenali... Okey, kamu dengar tadi dia cakap osiloskop. Dalam silibus kamu, kalau silibus yang lama, KBSM, yang untuk kita faham berkaitan dengan thermal ionic emission ini, kamu akan menggunakan satu mesin yang dinamakan sebagai CRO, cathode ray oscilloscope. Okey. Cuma dalam silibus kamu ni, dia dah tak gunakan CRO dah. Dia dah terus masuk kepada thermal ionic emission. Okey. So agak sayang dekat situ sebabkan oleh kita menggunakan konsep CRO itu sebenarnya untuk kita fahamkan berkaitan dengan thermal ionic emission. Cuma dia dah keluarkan CRO tersebut, kita hanya belajar berkaitan dengan thermal ionic emission. Okey. CRO tu adalah mesin Okey, kejap lagi cikgu akan tunjukkan. Dalam video ni ada tentang mesin tersebut. Proses pancaran termion. Permukaan sesuatu logam mempunyai banyak elektron-elektron yang bebas. Okey, ini yang cikgu cakap tadi. Dekat bahagian filament ini, dekat bahagian logam tersebut, dia ada elektron-elektron. Okey, yang melekat dekat bahagian logam tersebut. Pada suhu bilik, elektron-elektron ini terikat pada logam kerana tidak mempunyai tenaga kinetik yang mencukupi untuk membebaskan diri. Apabila logam itu dipanaskan pada suhu yang tinggi... Okey, tolong jawab. Dalam video ni dia terangkan bila logam tersebut dipanaskan dalam suhu yang tinggi, apa jadi pada elektron? Respon? Bebas. Dia akan bebas, dia akan dikeluarkan, dia akan bergerak. Okey? Dia akan emit. Elektron-elektron ini mendapat tenaga kinetik yang mencukupi dan mampu membebaskan diri dari permukaan logam. Proses ini dikenali sebagai pancaran termion. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pancaran termion tu thermal ionic emission lah.
Pengaruhi pancaran termion adalah A. Suhu logam, B. Luas permukaan logam dan C. Jenis logam. Logam yang amat sesuai adalah tungsten, barium oksida dan strontium oksida. Proses pancaran termion ini dapat dipercepatkan apabila logam atau filamen dipanaskan dalam tiub vakum. Tiub vakum ialah suatu tiub kaca. Okey, ni yang kita belajar tadi. Dalam vacuum tube, kalau kita lepaskan elektron tersebut, dia akan lebih melancarkan untuk elektron tersebut bergeraklah. Dan juga dalam keadaan maximum velocity sebabkan oleh tidak ada resistance. Yang divakumkan dengan satu elektrod positif iaitu anod dan satu elektrod negatif iaitu katod. Filamen yang bertindak sebagai katod hanya akan dipanaskan dengan beza keupayaan 6 volt bagi menghasilkan pancaran termion. Pancaran ini menumpu sebagai suatu alur elektron yang halus selepas melalui lubang halus dalam silinder anod. Alur elektron ini dikenali sebagai sinar katod. Apabila sinar katod menghentam skrin pendar fluor, tumpuk cahaya terhasil disebabkan tenaga kinetik elektron bertukar kepada tenaga cahaya. Osiloskop sinar katod digunakan dalam bidang sains, Okey, jap. Kita potong balik. tumpuk cahaya terhasil disebabkan alur elektron ini Okey, dikenali ini contoh untuk cathode ray oscilloscope di mana kalau kita gunakan kat dalam bahagian makmal, kita akan tengok dekat bahagian skrin ni, skrin floor ni, kat bahagian kanan ni, dia akan menghasilkan graf. Okey, yang graf tersebut maksudnya bila kita dapat tengok dekat bahagian skrin tersebut ada light, ada cahaya yang terhasil ni graf tersebut. Okey, itu adalah mesin untuk CRO. Okey, cathode ray oscilloscope. Di mana elektron tersebut apabila dia menghentam skrin, dia akan menghasilkan cahaya, dia akan menghasilkan light. Light kalau untuk CRO, untuk dalam makmal yang kita gunakan CRO tersebut ataupun dalam aplikasi bagi tajuk elektron ini, okey, elektronik ini adalah di mana dia akan menghasilkan graf lah. Bila elektron tersebut dia travel, kena sahaja kepada bahagian skrin yang kamu boleh tengok dekat bahagian kanan tu, ada skrin, kena hentam, dia akan menghasilkan light. Light tersebut kalau dalam skrin tersebut kita akan nampak dalam bentuk graf. sebagai sinar katod. Apabila sinar katod menghentam skrin pendar fluor, Ni skrin pendar fluor ni bila dia menghentam, tumpuk cahaya terhasil cahaya akan terhasil. disebabkan tenaga kinetik elektron bertukar. Yang ini sebenarnya kamu dah belajar, kamu dah tahu berkaitan dengan tenaga kinetik bertukar kepada tenaga cahaya. Ini konsep apa? Respon? Kinetik tukar kepada cahaya, tenaga bertukar. So konsep apa? Respon? Hello. Bahasa Inggeris dia cakap. Ya, bahasa Inggeris. Apa dah? Saya ingat konsep keabadian. Ya, bagus. Konsep keabadian tenaga dalam bahasa Inggerisnya adalah Principle of Conservation of Energy. Prinsip keabadian tenaga. Dia menyatakan apa? Tenaga tak boleh. Tenaga tidak boleh dicipta, tenaga tidak boleh dimusnahkan. Dia hanya boleh ditukar. Ya, bagus. So inilah konsep keabadian tenaga yang kita belajar untuk tajuk ini, di mana bila pergerakan untuk elektron tersebut, bila dia hentam sahaja skrin pendar fluor tersebut, kinetik daripada pergerakan kena sahaja kepada skrin, dia tukar kepada cahaya. Pergerakan tukar kepada cahaya. Konsep keabadian tenaga. Pada tenaga cahaya. Osiloskop sinar katod digunakan dalam bidang sains, perubatan, kejuruteraan, telekomunikasi dan industri. Mari kita lihat struktur dan prinsip kerja osiloskop sinar katod ini. Osiloskop sinar katod OSK ialah alat pengukur dan penguji gelombang yang terhasil oleh pelbagai isyarat elektronik. Tiga bahagian utama yang terdapat pada OSK adalah senapang elektron, sistem pemesongan, skrin pendar fluor. Okey, yang ini yang dalam CRO, kalau silibus yang lama, dia akan ada 3 part. Satu yang bahagian apa dia ni macam senapang tadi tu. Dia kata senapang tadi tu yang kamu belajar tentang term ionic emission, pengeluaran elektron tersebut. Lepas tu dekat bahagian tengah ini dia akan jadi axis sama ada y axis ataupun x axis. Melintang, kalau kamu tengok graf, dia ada y axis, dia ada x axis. Okey.
So dekat bahagian tengah ni penghasilan axis tersebut. Dan bahagian kanan ini yang terakhir tadi adalah penghasilan untuk graf tersebut lah. Bila dia hentam sahaja skrin, dia akan menghasilkan cahaya, so graf tersebut akan terhasil. Okay. Senapang elektron. Filamen pemanas memanaskan katod. Katod memancarkan elektron. Grid kawalan mengawal bilangan elektron. Anod memfokus, menumpukan alur elektron pada skrin. Anod memecut alur elektron. Sistem pemesongan. Sistem pemesongan ni juga akan jadi y-axis ataupun x-axis. Okey. Kalau kamu tengok dekat bahagian graf ni, kalau dalam bahagian video ni, dia ada dua plate yang macam atas bawah dan juga dua plate yang kiri kanan. Cuba bagi tahu je dulu. Kalau plate atas bawah ni dia akan menghasilkan y-axis ke x-axis. Ni elektron yang bergerak. Cuba fikir logik. Dia akan hasilkan y-axis ke x-axis untuk yang plate yang atas bawah ni. Apa? Y-axis. Ya, y-axis. Yang maksudnya elektron ni dia akan bergerak sama dari atas ke bawah. So, dia akan menghasilkan y-axis lah. Yang belah kanan ni, yang kiri kanan ni dia akan menghasilkan x-axis. Elektron ni bergerak, ada plate dekat bahagian kiri kanan ni, so dia akan terpesong sama ada ke kiri ataupun ke kanan. So, dia akan jadi x-axis. Ni y-axis, ni x-axis. So, kesemuanya akan diterjemahkan di bahagian dalam skrin pada floor. Plat Y berfungsi mengawal pesongan alur elektron secara menegak, iaitu ke atas atau ke bawah. Plat X berfungsi mengawal pesongan alur elektron secara mengufuk, iaitu ke kiri atau ke kanan. Skrin pendar floor. Tenaga kinetik elektron setengah MV kuasa 2 ditukar kepada keupayaan elektrik EV apabila ia memecut di antara katod dan anod. Okey, ini kita akan belajar kejap lagi berkaitan dengan formula ni. Seterusnya bertukar kepada tenaga cahaya dan Hubble apabila alur elektron menghentam skrin. Oleh itu, halaju maksimum elektron dapat dikira. Sekarang, kita lihat bagaimana osiloskop sinar katod berfungsi sebagai pengukur voltmeter AU, AT dan penyukat selam masa singkat. Okey, inilah bentuk apa dia ni? Cathode ray oscilloscope. Okay, ni dalam Melayu lah. OSK ni dalam Melayu. Kalau dalam bahasa Inggeris, CRO. C stand for cathode, CRO. R, ray, O, oscilloscope. Okay, so ini dah mesin dia. Di mana kamu akan nampak dekat bahagian screen pada floor ini graf yang akan terhasil. So ini button dia lah. Okay. Kawalan utama ialah anjakan X Tak apalah, yang ini dalam silibus kamu tak ada dengan ni. 3 cm, iaitu anjakan dari paksi utama darab 2 volt per sentimeter dan nilai Ini pun hidupkan gelombang bentuk nanti kita itu tengok ada ke mengukur tak dalam tersebut. Kita cuba menjawab Tidak apalah. beberapa soalan. Nanti kita sambung lagi tentang video ni. Cikgu nak tunjukkan yang term ionic emission tadi. Okay, baik. Sambung lagi. Baik, so kamu dapat gambaran berkaitan dengan term ionic emission ini sebenarnya digunakan dalam satu aplikasi namanya adalah CRO, Cathode Ray Oscilloscope. Okay. So lepas kamu dah faham berkaitan dengan term ionic emission, ada satu lagi istilah berkaitan dengan cathode ray. Okay. So kalau sinar cathode tu, kalau kamu tengok dekat bahagian dalam gambar ni, sinar cathode tu sebenarnya adalah sinar untuk apa sebenarnya? Ni, kalau dia kata dekat bahagian cathode ni dia mengeluarkan sinar. Sinar apa sebenarnya dia keluarkan? Apa? Elektron. Elektron lah sebenarnya. Maksudnya cathode ray tu, okay, cathode ray adalah sinar untuk elektron tersebut dikeluarkan, emit. Okey. Sinar elektron sebenarnya. Maksudnya cathode ini adalah negatif terminal. Okey, sebab itulah sinar elektron yang akan dikeluarkan. So kalau dalam soalan tanya what is mean by the cathode rays. Okey, so kamu jawab cathode rays a beam of electron. Okey, pengeluaran untuk elektron yang bergerak dalam keadaan high speed dalam vacuum. Itu adalah berkaitan dengan cathode ray. Tolonglah ingat.
Okay, so ada aktiviti yang berkaitan dengan cathode ray dan dalam video tadi tu ada berkaitan dengan eksperimen ataupun aktiviti ni aktiviti 5.2 iaitu to study the effect of electric field and cathode ray using a diffraction tube. So yang ini adalah efek untuk electrical field. Kalau aktiviti 5.3 effect of magnetic field. Kamu dah belajar dalam tajuk electromagnetism di mana tentang electrical field dia akan efek kepada cathode ray ni, di mana elektron tersebut bila dia bergerak, bila ada electrical field, so dia akan efek. Apa yang dia akan efek kita akan tengok sebentar lagi. Seterusnya dia juga apabila elektron tersebut bergerak, apabila kita letakkan ada magnetic field, medan magnet, so dia akan menyebabkan dia akan efek juga. Dia akan efek macam mana? Sekejap lagi juga kita akan tengok. Okay, so dia ada dua benda yang mempengaruhi untuk cathode ray. Satu adalah electrical field, satu lagi adalah magnetic field. Okey, kita pergi kepada electrical field lah dulu. So kalau kamu tengok dekat bahagian sini, gambar ini, S1 ini power supply biasa. S2 ini adalah ni switch ni. Switch ni bila kita on, kalau kita closekan dia, so power supply ini akan on. Kalau S2 ini bila kita close, EHT yang akan on. Kalau S3, switch yang ketiga kalau kita on, dekat bahagian deflection plate ini yang akan berfungsi. Maksudnya dekat bahagian deflection plate ini yang akan ada terminal positif ataupun terminal negatif. Okey. So kalau kamu tengok dekat bahagian dalam gambar ini, yang bahagian plate atas ni akan connect dengan bahagian positif. Plate bawah ini akan connect dengan bahagian negatif. Okey. Boleh So dia ada 3 switch. Okay. So kita tengok daripada segi result terus 3 switch tersebut. Yang ini sabar loh. Ini kejap lagi cikgu akan terangkan. Kita tengok yang bahagian electrical field dahulu. Okey, yang berkaitan dengan deflection tube. Okey, tolong ingat balik. S1 tadi, switch yang pertama tadi dia connect dengan apa? Respon? Power supply? 6 volt. 6 volt, betul. 6 volt untuk power supply. Baik, S2 tadi dia connect dengan power supply apa? EHT. EHT, ya betul. EHT. S3 tadi dia connect dengan bahagian mana? Deflection plate. Plate. Okay, so switch yang pertama, switch yang kedua, switch yang ketiga. Yang ini, kalau kamu tak alert tadi, yang ini cikgu patah balik. Switch yang pertama, switch yang kedua, switch yang ketiga. So yang S1, S2, S3. Okey, kita tengok untuk yang berkaitan dengan electrical field dahulu. Ini electrical field Electrical field itu adalah medan elektrik di mana ada positive charge, ada negative charge. Okey. Medan elektrik. Kita belajar, kita patah balik sebelum ni kita pernah belajar tajuk elektrik. Positive charge dia keluar ke masuk? Respon? Positif keluar, negatif akan masuk. Okey, positif keluar, negatif masuk. Okey, so itu adalah electrical field lah. Positif keluar, negatif masuk. Okey, baik. So, bila S1 dengan S2 turn on, bila power supply 6 volt dengan EHT ni kita on, okay, observation ni kita akan tengok bahawa dekat bahagian plate ini, okay, bahagian plate ni tadi, yang kamu tengok dekat bahagian dalam gambar raja, dia adalah berkaitan dengan switch yang keberapa? Tolong respon. Plate, switch yang keberapa? Switch ketiga. 3, switch yang ketiga. So bila switch yang ketiga tak on, dia hanya on S1 dengan S2 sahaja. So cikgu nak tanya, dekat bahagian plate atas ni ada positif dengan negatif tak? Respon? Kalau switch, okay, switch yang ketiga ni dia tak on, so tak ada lah. Dekat bahagian sini positif dengan negatif ni tak ada. Pada balik tak ada pun positif dengan negatif. So kalau tak ada positif dengan negatif, elektron ni akan deflect ke tak? Respon?
Bila elektron lalu, dia tak deflect, dia akan teruskan perjalanan. Sebab apa? Tak ada terminal langsung, tak ada charge dekat bahagian plate ini dan juga ini. Sebab switch yang ketiga dia tak on, dia hanya on switch pertama dan juga switch yang kedua. So elektron hanya lalu sahaja dekat deflection plate tersebut. Cikgu nak tanya lagi, deflection plate ni macam dalam video tadi, ada atas bawah. So dia akan menghasilkan X axis ke Y axis? Respon? Y. Y axis, sebab dia akan ke atas ke bawah. So Y axis lah. Okay. Baik. So yang pertama ini dia hanya on S1, S2, so takkan berlaku apa. Cathode ray travel in the straight line. Seterusnya. Sekejap. Kita tengok bawah ni. S1, S2 dan juga S3 dia turn on. So ketiga-tiganya dia turn on. So dekat bahagian plate ini akan terhasilnya charge, okay, terminal. So dia akan terhasilnya positif, negatif, ataupun kita pesongkan dia, kita terbalikkan dia, sama ada atasnya jadi negatif ataupun bawahnya positif. Mana-mana sajalah, mana-mana pun boleh. Kamu nak tetapkan positif atas ke, yang penting kamu tukarkanlah terminal dia. Positif kat atas ke, positif kat bawah ke, okay. So dia akan jadi macam ni. Okay, so cathode ray tersebut dia charge apa? Yang warna hijau ni. Tolong respon. Yang warna hijau ni cathode ray dia charge apa? Negatif. Negatif. Sebab dia elektron, dia charge negatif. Negatif akan tertarik dengan Positif. positif. Sebab itulah kalau kamu tengok, kalau dalam gambar yang belah kiri ni, positif kat atas, negatif kat bawah. So yang warna hijau ni tertarik dengan bahagian negatif, positif. Sebab yang hijau ni, cathode ray ni bersifat negatif. Negatif akan tertarik dengan positif. Sama juga dengan bahagian belah kanan ni. Bila dia tukar terminal, positif dekat bahagian bawah, so yang hijau ini tertarik dengan bahagian positif dan bawah. Sebab yang hijau ini, cathode ray ini, dia bersifat negatif. Okay, elektron. Okay. So cathode ray can be deflected by the electrical field. So ini adalah konsep electrical field. Macam mana kita tahu konsep electrical field? Kita connectkan plate ini dengan elektrik lah. Satu yang positif terminal, satu yang negatif terminal. Kita connectkan plate ni. So ini berkaitan dengan electrical field. Okay, habis untuk yang itu. Baik, seterusnya. So electrical field ni boleh memesongkan atau boleh deflectkan elektron. So elektron tersebut boleh tertarik dengan positif. Okay, sebab itu dia akan boleh deflect. Okay. Seterusnya magnetic field. Okay. Magnetic field, so dekat bahagian sini kita akan perlukan bantuan untuk matrice cross. Okay, matrice cross ni dia hanyalah disebabkan oleh eksperimen ini dibuat oleh apa dia ni, researcher yang mungkin Kristian lah. So kalau kamu tengok dia gunakan apa dia ni, apparatus yang digunakan dekat bahagian dalam eksperimen dia pun macam elemen-elemen untuk Kristian, maksudnya matrice cross. So dia gunakan cross. So kalau kamu Islamik mungkin kamu boleh guna bulan sabit contohnya. Contoh. Okay. So ini sebenarnya adalah untuk kita nak tahu, untuk menghasilkan shadow je sebenarnya. Sebab apa, kamu dah belajar menengah rendah dulu. Elektron bila dia mengalir, bila dia bergerak, okay, move, dia akan menghasilkan cahaya apabila dia berlanggar dengan fluorescent screen. Tapi bila ada matrice cross ni, bila ada satu benda yang mengganggu, okay, apa akan terhasil apabila cahaya tersebut kena pada benda yang mengganggu dia? Tolong respon. Shadow, bayang-bayang. So ini kita nak tahu matrice cross ini adalah sebenarnya kita nak menghasilkan bayang-bayang saja sebenarnya. Letakkan satu benda yang menghalang cahaya daripada lalu. So, bila dia cahaya lalu, dekat bahagian yang matrice cross tersebut akan terhasilnya bayang-bayang. Yang selebihnya akan terhasilnya cahaya. Dekat bahagian matrice cross yang tak kena, apa dia ni, cahaya tersebut berlanggar dengan bahagian matrice cross, itu sahaja yang akan menghasilkan shadow. Okay. Itu je function untuk matrice cross ni. Okay. So apa yang kita nak test untuk magnetic field? Okay, kita tengok sama-sama. Kat bahagian matrice cross tube ni. Okay, baik. First,
still lagi S1, S2 dengan S3. Okay, cikgu tulis balik. S1, switch yang pertama connect dengan apa tadi? S1? 6 volt power 6 supply. volt. Okay, good. S2? EHD. Okay, EHD. Okay, kalau kamu tengok dekat bahagian sini, dia hanya S1 dengan S2. S3 tidak ada. S3 hanya kita gunakan untuk electrical field sahaja. Kalau untuk magnetic field, kita hanya gunakan 2 switch sahaja. Kalau kamu tengok dalam gambar ni, S1 dan juga S2 sahaja. S3 tidak ada. Okay, sebab kita nak gunakan magnetic field. Medan magnet, kita tak gunakan electrical field. Okay, baik. So kita tengok kalau S1 sahaja kita on, iaitu 6 volt sahaja, power supply yang biasa sahaja, kita akan tengok bahawa light tersebut dia akan travel. So dia akan hanya ada shadow sahajalah. Light from the hot tungsten filament is be blocked by a opaque object to form a shadow. Light travel in a straight line. So untuk yang ini kita hanya nak tahu bahawa cahaya tersebut dia bergerak dalam keadaan yang straight line sahaja. Cahaya bergerak dalam straight line, bila ada multi-cross tersebut akan terhasilnya shadow. Okay? Bila switch yang pertama ni turn on. Baik, bila switch yang kedua dan juga yang pertama ini dia turn on. Switch kedua berkaitan dengan EHT Okay. Ada beza antara yang atas dengan bawah ni. Kalau kamu tengok ada warna yang lain. Kalau yang ini warna cahaya putih sahaja dekat bahagian tepi-tepi shadow tu. Tapi kalau yang ini, kalau kamu tengok dia ada cahaya yang seolah-olah warna hijau. Sebab apa dia ada warna hijau? Okey, baik kita tengok. Cathode ray are being blocked by the multi-cross to form a shadow. Okey. Kalau yang atas ini dia menggunakan perkataan light, cahaya, light. Tapi kalau bila kita on sahaja switch yang kedua, iaitu daripada extra high tension, dia menyatakan berkaitan dengan cathode ray. Okay. So, kalau kita nak tahu bahawa itu adalah berkaitan dengan cathode ray ataupun tidak, ataupun emit untuk elektron ataupun tidak, kita kena tengok bahagian fluorescent screen ini, dia warna hijau ataupun tidak. Kalau dia warna hijau, bermaksud cathode ray ini di emit. Macam mana cathode ray ini nak emit? S2 kena on. Bukan on. Kena on. Okay. Bila switch yang kedua dia on, bermaksud bahawa extra high tension akan on. Maksudnya elektron tersebut akan bergerak dengan laju. Kalau yang S1 ini, switch yang pertama saja kita, elektron tersebut dia bergerak dalam keadaan yang perlahan saja. So dia dalam keadaan yang light sahaja. Cahaya sahaja. Okey, dia bukannya elektron yang tinggi ataupun kelajuan elektron yang tinggi. Tapi kalau yang untuk S1 dan juga S2 ni kita turn on, so cathode ray kita namakan dia sebagai sinar cathode. Maksudnya sinar cathode yang laju yang akan bergerak. Okey. Multi-cross to form a shadow. Okey, dalam masa yang sama light bila dia travel, dia akan, bila ada satu benda yang menghalang, so dia akan menghasilkan shadow lah. Menghasilkan bayang-bayang. Cathode ray travel in a straight line. Cathode ray also produce a fluorescent effect on the screen surrounding the shadow. These show the cathode ray possesses a momentum and kinetic energy. So, possesses a momentum and kinetic energy bermaksud bahawa disebabkan itu kamu tengok dekat bahagian luar daripada shadow ini dia terhasilnya light yang berwarna cahaya yang berwarna green. Okay. Bila kamu tengok sahaja eksperimen untuk multi-cross ini, di mana dia menghasilkan warna hijau, bermaksud bahawa itu adalah cathode ray, yang di mana cathode ray tersebut dia travel dalam keadaan velocity yang tinggi, baru dapat menghasilkan warna hijau. Kalaulah elektron tersebut dia travel juga, tapi bukan dalam keadaan velocity yang tinggi, dia akan menghasilkan warna apa? Kalau respon? Putih. Ya, putih. White. Dan kita tak namakan dia sebagai cathode ray, kita namakan dia sebagai cahaya sahaja, light. Even dia sebenarnya elektron yang bergerak. Elektron bergerak, lepas tu dia kena pada fluorescent screen.
So akan menghasilkan cahaya. Cahaya tersebut cahaya warna putih. Okey. Tapi cahaya tersebut dia tidak bergerak dalam keadaan velocity yang tinggi sebab dia tak on EHT. Bila kita on saja extra high tension, warna tersebut akan bertukar. Apa maksud warna tersebut bertukar? Maksud dia adalah elektron tersebut bergerak dengan laju. Bila dia menghentam fluorescent screen tersebut, momentum dengan kinetic energy dia tinggi. Menyebabkan cahaya tersebut dia berubah daripada warna putih tersebut, dia warna yang lain daripada warna putih. Itu yang membezakan di antara cathode ray dengan light biasa. Tolong ingat okay? Light biasa akan terhasil apabila kita hanya on sahaja power supply biasa. Tapi cathode ray akan terhasil apabila kita onkan EHT tersebut, extra high tension. Okey, boleh. So ini dua benda ni. Tak masuk magnetic field lagi. Dua ini tak masuk magnetic field lagi. Okey, apa yang kaitan dengan magnetic field? Okey, yang bahagian bawah ni. Sekejap. Bahagian bawah. S1 S2 are turned on and the magnet is placed near the tube. Okey, kalau magnetic field mestilah kena ada magnet. So magnet didekatkan dengan bahagian fluorescent screen tersebut yang menghasilkan bayang-bayang tersebut. Okey. One shadow is due to the light from the hot tungsten filament. Okey, satu shadow daripada light. The other shadow is due to the deflection of the cathode ray by the bar magnet placed near the tube. The deflection of the cathode ray can be determined by the Fleming left-hand rule. So, macam manakah magnetic field ini dapat efek untuk bahagian deflection ini? Dia disebabkan oleh bila kita letakkan magnet, ini bahagian dalam fluorescent screen, magnet, okay. Bila kita on sahaja switch yang pertama dan juga switch kedua, kita akan tengok ada warna hijau dan juga ada shadow. Bila kita dekatkan magnet tersebut, akan terhasilnya dua shadow. Okay, dua shadow. Satu shadow datangnya daripada light biasa, satu shadow. Okay. Satu lagi shadow adalah datang daripada deflection untuk cathode ray. So selalunya shadow yang akan terpesong tersebut adalah daripada cathode ray. Okay, dia akan terpesong daripada cathode ray. Dan ini boleh diterjemahkan daripada konsep Fleming left-hand rule. Okay, sekejap lagi cikgu akan tunjukkan video. Cuma kita recall balik berkaitan dengan Fleming left-hand rule. Yang ini adalah berkaitan dengan apa? Ibu jari, respon? Force. Kalau yang ini, jari telunjuk? Magnetic field. Magnetic field akan menunjukkan ke arah mana? Daripada mana ke mana? North to south. North to south. Kalau ingat sekejap lagi kita nak test yang berkaitan dengan benda ni, north to south. Kalau ingat north to south. Baik, seterusnya yang jari hantu. Jari hantu berkaitan dengan current yang bergerak. Okey, current yang bergerak. Okey, Fleming left-hand rule. Okey. So, cikgu tunjukkan video. Hi, I'm Dr. Bruce DiNardo. Fundamental videos with ray tube. Electrons here are moving so fast. Okay, so ini dia punya mekanisme dia di mana elektron tersebut daripada filament dipanaskan, thermal emission akan terhasil. Ada plate dekat bahagian sini, tapi plate ni dia tak on pun. Dia nak tahu efek untuk apa dia ni magnetic field. So elektron tersebut terus travel sahaja ke bahagian apa dia ni, tube ni lah. Dia tak guna fluorescent screen kat bahagian sini, tak ada fluorescent screen pun, dia hanya ada tube sahaja. Matrix cross pun tak ada kat bahagian sini. So kita nak tengok deflection dia sahaja bila kita dekatkan magnet. Gravity is negligible. Watch what happens when I bring a magnet near the beam. The beam deflects. Okey, kejap. Okey, masing-masing buat Fleming left-hand rule. Okey, Fleming left-hand rule. Okey.
Sekarang ni cikgu nak tanya. Untuk elektron ini, kalau dia dekatkan dengan apa ni magnet, kamu tengok dia deflect ke mana? Tolong respon. Elektron ni dia deflect ke mana? Ke bawah ke kiri? Ke bawah, ya betul. Dia ke bawah. Ya. Gravity is Dia tunjuk negligible. balik. Dia deflect Watch what ke happens when I bahagian bring a bawah. magnet near the beam. The beam deflects. Deflect, okay, dia deflect ke bahagian bawah. Okay, masing-masing buat Fleming left hand rule. Sekarang ni pastikan mata kamu kat bahagian sini Okay, mata kamu kat bahagian sini. Okay, so kita pergi kepada bahagian current dahulu. Current akan mengalir daripada bahagian sini ke bahagian sini daripada bahagian sini ke bahagian sini. Okay, masing-masing kamu kena buat tangan kamu sendiri Okay, tunjukkan jari tengah kamu daripada sini ke sini, jari tengah kamu. Okay, sini ke sini Okay, baik. Seterusnya untuk magnetic field. Ini north, yang ini south. Maksudnya jari telunjuk kamu akan menunjukkan ke arah kiri. Pusingkan ke arah kiri. Okay, pusingkan ke arah kiri Dia pening sikit Okay. Sekarang ni cikgu nak tanya, force kamu akan ke bahagian mana? Tolong respon. Atas ke bawah? Bawah. Ke bawah. Sebab itulah dia deflect ke bahagian bawah. Maksudnya force itu terhasil ke bahagian bawah. Okey? Jari hantu menunjukkan ke arah sini. Ni cikgu tunjukkan kesanya. Jari hantu ke sini. Jari telunjuk ke kiri. So dia akan menjadikan force tersebut akan ke bahagian bawah. Okey. Which Bila dia shows terbalik. that there is a transverse force Bila dia terbalik due kan? to the magnet on the moving electrons. In general, any charged Okey, particle dia dah terbalik kan. Yang ini adalah south. Yang ini north. Kamu tengok yang bahagian elektron ni, dia deflect ke bahagian mana? Respon? Atas ke bawah? Ke atas. Okey, masing-masing buat Fleming left hand rule. Okey, current, tengok cursor cikgu dah. Current daripada sini ke sini. Okey, masing-masing buat current daripada bahagian sini ke sini. Okey, tangan ibu jari hantu kamu ni ke bahagian sini Kamu tunjuk sendiri daripada sini ke sini. Okey, baik. Seterusnya magnetic field ini south. Ini north. Okey, north ke south? Ke kanan ke kanan. Kamu buatkan jari telunjuk kamu ke kanan. Okey, cikgu nak tanya, force kamu ke atas ke bawah? Ke atas. Dapat tak? Okey, ke atas. Ya, betul. Bermaksud kalau kamu tengok deflection ni, dia ke atas. So, dia menggunakan Fleming moving in a magnetic left field will hand experience rule. this fundamental magnetic force. Okay, so The magnetic beam is field horizontal dia akan menyebabkan dia When the deflect. magnetic field points to the right, the beam bends. Ini daripada pandangan sini. So kalau kamu nak buat daripada pandangan sini pun boleh juga. Okay, di mana current kamu ke bahagian sini, lepas tu north ke south, okay. So dia akan force ke bahagian bawah. Menggunakan Fleming left hand rule. Kalau kita ada dekat maktab, cikgu boleh betulkan tangan kamu. Masalah yang sekarang ni, kita belajar dekat bahagian dalam ni, kamu kena imagine sendiri. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya. Kalau daripada side sini daripada side mata kamu sekarang ni jari hantu kamu akan menunjukkan ke arah daripada sini ke sini. Okey. So kamu akan tunjukkan jari hantu kamu ke arah sini. Ni daripada sini ke sini jari hantu. Jari telunjuk akan menunjukkan daripada sini ke sini. Penting. Okay. Jari hantu kamu ke sini. Okey. Seterusnya jari telunjuk, cikgu tukar warna. Jari telunjuk kamu ke bahagian sini. Okey. Masing-masing buat. Jari hantu yang warna merah, jari telunjuk yang warna pink ni. Kamu akan dapat force ke mana? Respon? Bahagian bawah. Ya, betul. Force dia akan jadi ke bahagian bawah. So betul lah kalau kamu tengok kat dalam video ni, dia deflect ke bahagian bawah. Okey? Oh, sorry. Saya lupa pula boleh conteng kat bahagian sini. Downward.
Okay. Nampak. When we switch the magnetic field, switch the direction of the magnetic field, the Dia switch direction magnetic field, cikgu padam balik ni. Nanti current akan buat balik. Current akan mengalir daripada ni ke sini. Okay, sini. Dia masih buat Fleming left hand rule dari hantu kamu yang warna merah ni dari hantu. Seterusnya yang warna pink north ke south. South ke bahagian sini nanti. Pink ke bahagian sini. Okay. So force dia ke bahagian mana? Tolong respon. Dia masih buat ke force ke mana? Atas tu. Atas. Force ke atas. Sebab tu dia deflect ke atas. Okay. So magnetic field akan menyebabkan elektron tersebut dia akan deflect. Okay. So inilah eksperimen yang nak tunjukkan. Itu sahaja. Okay, so macam mana cara kita nak prove kan menggunakan Fleming left hand rule. So motif cross ni macam mana kita nak tengok shadow tersebut dia bergerak ke bawah ke bergerak ke atas ke. So kita akan gunakan Fleming left hand rule. So kita kena tengok apa dia ni magnet tersebut north ke south yang didekatkan. Okay, yang mana satu south ke north ke yang didekatkan. So kita akan dapat tetapkan mengikuti Fleming left hand rule. Okay, baik, seterusnya kita habiskan satu-satu topik boleh? Sikit je dah nak dengar. So untuk berkaitan dengan elektron ini kita akan dapatkan satu formula iaitu E is equal to EV. Sebenarnya E is equal to EV ni formula yang kamu dah pernah belajar dah sebelum ni. Cuba bagi tahu cikgu. Dalam tajuk elektrik sebelum ni, apakah formula untuk voltage? Selain daripada V is equal to IR yang ada kaitan dengan charge. Ni tak nak Ni Ohm's law. Kita tak nak formula ini. Yang ada kaitan dengan charge. Respon? Kita pernah belajar dah sebelum ni. E over Q. Okay, good. E over Q. E ni adalah apa? Respon? Energy. Ya, betul. Energy ataupun work done. Okay, energy ataupun work done benda yang sama. Q ni adalah apa? Respon? Charge. Charge. Okay, charge. Okay, kalau kamu tengok formula ni, sama je dengan formula ni. E is equal to EV. E is equal to EV. Okay, cikgu terbalik balik kan. Jadikan V ni sebagai subjek. V is equal to E over E. E ni kalau dalam buku teks ni adalah potential energy. Okay, so E ni energy. Energy. Okay, E. E ni apa? Charge. Semuanya dia labelkan kat bahagian sini E. Kalau yang dalam tajuk electricity sebelum ni dia labelkan Q. Okay. Dia juga charge, yang ini juga charge. So benda yang sama saja, benda yang kamu dah belajar pun sebenarnya. Okay. So inilah formula dia. E is equal to EV. Untuk kita dapatkan energy tersebut, E tersebut. Okay. So energy adalah hasil daripada charge darabkan dengan voltage. Okay. Charge darab voltage akan dapatkan energy. Okay. Energy adalah charge darab dengan voltage. Ini buat ni atas akan darab. Ini buat ni atas dia akan dapat EV. Okay. So, ini dah formula, satu formula yang kamu dah belajar dah sebenarnya. Semuanya dia punya simbol dia tu dia bertukar-tukar sedikit. Baik, seterusnya. Apply kan, okay, tadi dalam video tu, tadi ada tentang prinsip conservation of energy. Apabila elektron tersebut dia bergerak, dia menghentam fluorescent screen, dia akan menghasilkan apa? Tolong respon. Elektron bergerak, hentam fluorescent screen akan menghasilkan Kinetic energy. kinetic energy yang bergerak tu. Okay, bila dia menghentam fluorescent screen, dia akan menghasilkan Syahid? Energy. Light, ya betul. Kinetik bergerak, dia menghentam saja dia akan menghasilkan light. So, prinsip keabadian tenaga. Principle conservation of momentum. So, disebabkan itu, kita boleh kaitkan prinsip keabadian tenaga. So, kita boleh kaitkan
tenaga yang digunakan adalah tenaga yang sama. Cumanya dia pindahkan sahaja. Sebab itulah terhasilnya formula yang ini. EV ni formula daripada formula E tadi, and potential energy is equal to EV. Okay, potential energy. Disamakan dengan kinetic energy. Kinetic energy kamu dah pernah belajar sebelum ni. Half mv squared. Maksudnya daripada tungsten tadi tu, daripada filament tadi, filament, bila kita filament tersebut dia ada elektron. Okay, dia ada elektron. Filament tersebut ada elektron, so dia ada potential energy. And elektron tersebut dia terkumpul di dekat bahagian filament tersebut. So dia ada energy dia yang tertentu. Kita namakan sebagai potential energy. Bila dia boleh emit, dia bertukar kepada kinetic energy. Okay, energy yang digunakan adalah sama. Cumanya dia pindahkan sahaja. Sebab itulah kita boleh samakan EV ni dengan half mv squared. Okay, daripada nak kamu lebih faham lagi. Okey, dari sini. Daripada yang ini tukarkan kepada bahagian pergerakan. So, daripada yang elektron yang melekat dekat bahagian kathod ni sebelum dia bergerak, ini adalah energi apa? Espa? Untuk prinsip conservation of energy. So, yang ini adalah energi apa? Hello? Electrical energy. Potential. Ni. Electrical potential energy ya. Electrical potential energy. So ini adalah potential energy. Bila kita panaskan, elektron tersebut akan jadi apa? Bila kita panaskan dekat bahagian kathod ni, apa? Bebas. Bebas. Dia akan keluar bebas, dia akan bergerak. So kinetic energy akan terhasil. Kinetic energy. So dia akan tukar daripada potential energy kepada kinetic energy. Dia sama saja konsep dia macam buah kelapa buah kelapa. Bila dia dekat hanging dekat bahagian atas pokok kelapa tersebut, kita namakan energi dia energi apa? Espa? Bila dia tergantung saja. Energi apa ni? Sebelum dia jatuh. Okey, potential dia betul. Potential energy. Bila dia jatuh ke bahagian bawah, dia bertukar kepada apa? Kinetic energy. Okey. Amount energy dia sama. Amount energy kedua-dua ni sama. Cuma dia bertukar sahaja. Okey. Sebab itu kita boleh samakan dia punya formula. Kita boleh samakan dia punya formula. EV is equal to half mv squared. Itu sahaja. E ni stand for charge, V ni stand for potential voltage, okay, voltage. Half M ni mass of electron, V ni velocity. Okay. So daripada formula ni kita boleh dapatkan nilai untuk velocity bagi elektron tersebut. Kita pindah-pindahkan balik. Sekejap, half mv squared. So kita pindahkan balik, jadikan V ni sebagai subjek. So, kita akan dapat 2 EV, 2 ni bawa ke atas, M ni bawa ke bawah squared. So bila kita jadikan ini sebagai subjek terus, V saja pindah ke sini dia akan jadi square root 2 EV over M. So inilah formula untuk velocity. Velocity Ni velocity, ni voltage. Tolong bezakan V besar, sorry, cikgu pun salah tulis ni. Ni V kecil lah. Ni V kecil, velocity. Okay. So ini formula velocity. Square root 2 EV over M. Kita try, selesai kan? Ni je formula dekat bahagian dalam tajuk untuk subtopik yang pertama dalam ionic emission. Okey, tolong cikgu. Figure 5.5 show electron beam accelerate from the cathode to anode. The potential difference across the cathode is 550 volt.
Kita dah dapat voltage kat bahagian sini. Okay, ni for. Lepas tu dia bagi mass, dia bagi charge. What is the electrical potential energy of the electron? Nak guna formula apa untuk A ni? Tolong respon. Potential energy nak guna formula apa? Hello? E is equal to? EV. Okay, EV. E nilai dia berapa dekat bahagian sini? Charge untuk elektron? 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Okay, 1.6 darab dengan 10 kuasa negatif 19. Okay, voltage. Voltage kat bahagian dalam ni berapa nilai dia? Respon? 550. Okay, 550. Tolong tekan kalkulator kejap. 550 darab dengan 1.6 darab dengan 10 kuasa negatif 19. Dengan pantas ya, tekan kalkulator. Tolong. Berapa? 8.8 darab 10 kuasa negatif 17. Negatif 17. Betul? Macam ni 84 lah, betul lah? 84 darab dengan 10 kuasa negatif 17. 8.8. 8.8. Ha. Okay, 8.8 darab dengan 10 kuasa negatif 17. Unit bagi energi. Tolong. Kita dah belajar sebelum ni, unit bagi energi adalah apa? Work done. Joule. Joule. Okay, kita tengok jawapan betul ke tak? 8.8 darab dengan 10 kuasa negatif 17. Okay, good. Betul. Betul lah. So inilah formula kita nak guna E is equal to EV. Okay, baik. Seterusnya. What is the kinetic energy of electron when it reach the anode? Kinetic energy nak gunakan ni, kinetic energy. Nak gunakan formula apa berkaitan dengan kinetic energy? 1/2 mv squared. Okay, 1/2 mv squared. Okay. Soalan kat sini, velocity ada tak? Tak ada kan? Mass ada kan? Mass ada. Velocity tak ada kan? So sekarang ni kita boleh samakan formula half mv squared ni dengan apa? Prinsip keabadian tenaga. EV. Okey, sama dengan potential energy EV. So EV tadi kita dah cari kan? EV tadi dapat nilai berapa? 8.8 yang ini So 8.8 ini adalah yang ini EV. So dia nak cari kinetic energy. Kinetic energy dengan EV adalah hello, ni kinetic energy. Ni potential energy. Potential energy. So yang kamu dah cari tadi potential energy 8.8. So kinetic energy dia nilai dia berapa? Respon? Sama 88. Sama. Ya, so nilai dia adalah sama sebab dia menggunakan prinsip apa? Keabadian. Keabadian tenaga. So kalau kamu tengok jawapan dia 8.8 juga. Sama je. 8.8 darab dengan 10% negatif 17. Settle. Seterusnya, what is the maximum velocity of electron when it reach the anode? Okay, kita nak cari yang velocity. So kita gunakan formula. Nak cari velocity, kita gunakan formula half mv squared. Di mana kinetic energy tadi kita dapat berapa? 8.8 darab dengan 10 kuasa negatif 17 joule. Kita nak cari V. Okay. So daripada V ni kita pindahkan yang lain-lain semua ke bahagian sini. So V squared is equal to 2 ni pindah ke sini dia akan dapat 2 darab dengan 8.8 darab 10 kuasa negatif 17 joule. Ini 2 dah pindah. Mass ini akan pindah ke bahagian bawah. Okey. Kuasa 2 ni pun kita pindahkan sekali. So cikgu padangan kuasa 2 ni bila dia pindahkan ke bahagian sini dia akan jadi square root. Mass. Tolong beritahu cikgu mass berapa nilai dia? 9.11 darab 10 kuasa negatif 31.
darab dengan 10% negatif 3%. Okey, tolong last. Tolong tekan kalkulator dapat berapa? 2 darab dengan 8.8 ini darab dengan 9.11 ini. So velocity dia akan dapat berapa? Square root kan dia? Tolong square root kan. Tekan kalkulator betul-betul lah. Kita klik yang bahagian dalam ni dulu, barulah square root kan ke semuanya. Tolong cikgu tekan kalkulator dapat berapa velocity? 1.4 darab 10 kuasa 7. Unit? MS negatif 1. Okay, good. MS negative 1 sebab dia velocity. Okay, kita tengok jawapan 1 point. Okay, 1.39 kalau kita benarkan jadi 1.4 lah. Darab dengan 10 kuasa 7, MS negative 1. Okay, good. Bagus. So, dalam tajuk subtopik bagi emission, thermionic emission, ada satu formula, bukan satu formula lah, dua formula lah. Satu formula berkaitan dengan potential energy, satu lagi formula berkaitan dengan kinetic energy. Dan kita samakan kedua-duanya disebabkan oleh prinsip keabadian tenaga. Okay, so calculation dia berkaitan dengan itu saja. Jangan pening-pening. Okay, dah habis. So nanti kita akan masuk untuk semiconductor diode untuk next class. Okay. Untuk markah bagi kamu punya exam nanti cikgu akan masukkan, nanti kamu tengoklah. Cikgu tengah makin exam ni. Okay, baik. So setakat yang kita dah belajar ni, okey ke? Faham ke? Tolong respon sekejap. Okey tak? Okey, cikgu. Okey So nanti kita akan masuk untuk part contour diode. Okey, baik. Kalau tak ada apa-apa itu sahaja. Kalau kamu malu nak tanya untuk sekarang dalam kelas ni, nanti boleh tanya direct cikgu WhatsApp ke apa kan. Kalau nak tanyalah, kalau tak tanya tak apa. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersurai. Terima kasih, Sir. Okey. Terima kasih, sir. Okey. Sir.